tak mau benda tu semua. Kita tak mau. Marhaban-marhaban kita tak mau. Pasal apa? Pasal ada unsur Syiah. Unsur bangkit, renjih-renjih ayak ni semua ni. Pasal apa? Kononnya Nabi hadir. Pasal tu dia kata, atirillahumma qabrahul karim. Wangikanlah kubur tuan yang paling mulia ini. Kubur siapa? Kubur Nabi Nuh. Dia kata Nabi Mai lah. Nabi Mai dia bangkit berdiri. Dalam marhaban ada unsur tu dan kita tak mau dengan marhaban. Bukan pasal kita tak suka dengan cerita-cerita dia, tak. Kaifiat marhaban tu kita bantah. Dan sebahagian daripada tulisan marhaban itu ada yang tipu. Dia kata Asiyah dengan Maryam jadi bidan Nabi. Sedangkan Sirah Ibn Hisham kata bidan Nabi bukan Asiyah dengan Maryam, tetapi Mak Abdurrahman bin Auf. Itu satu penyelewengan fakta. Pun kita tolak. Dia kata apa nama? Nabi ini telah terjadi daripada Nur Muhammad. Dalam akidah Ahlussunnah, hadis Nur Muhammad kesemuanya palsu dan batil serta mungkar. Tidak ada hadis Nur Muhammad sampai martabat, bukan kata sahih, dhaif pun tak ada. Palsu lagi. Ahlussunnah tolak tentang Nur Muhammad. Dia kata manusia asal daripada Nur Muhammad. Kita tidak. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Asal adalah Adam. Tapi dibuat dalam bentuk gas, dicampur gas tu dengan gas ni dicampur-campur jadi manusia pertama. Kemudiannya zuriat Adam berkembang daripada ayak mani Adam kepada Hawa. Kemudian berkembang. Lepas itu Allah kata manusia jadi daripada ayak. Setelah dibuat manusia dari tanah, Adam dibuat dari tanah, tapi keturunan Adam daripada ayak Adam kepada Hawa. Jadi manusia. Itu Quran cerita. Lepas itu kita tak mau marhaban ni semua. Bila kita duk baca marhaban, kita menghidupkan riwayat yang tak sahih. Dan itu bercanggah dengan disiplin Ahlussunnah. Tak tahu tak apa, tapi kita dah tahu. Dan kita juga tak mau dengan tahlil-tahlilan ni pasal apa? Pasal kepala tahlil dah Syiah. Ila hadratin Nabi Mustafa. Bila dia kata ila hadratin Nabi tu, dia yakin roh Nabi hadir dalam majlis itu. Kenapa kita nak pakai itu sebagai kepala tahlil? Kenapa kita tak pakai riwayat Imam Ahmad? Ahmad cerita nak hadir hantar Fatihah kepada orang mati macam mana? Just a'udzubillah, Fatihah, waladhdallin, amin. Lepas tu kata, ya Allah, aku hadiah Fatihah ni kepada sekian-sekian. Habis. Tidak ada kenuri, tidak ada upacara apa-apa. Bahkan benda tu dibuat, boleh buat sendiri-sendiri, tak payah buat jama'i. Pasal tu kita tak mau simbol mereka. Tak mau. Ada orang, saya tak mau Syiah, tapi marhaban ke tekong. Kata Tuhan, macam mana kalau Syiah berkembang di Malaysia? Saya orang pertama bantah. Tapi saya orang pertama tekong tahlil. Saya orang pertama tekong marhaban. Tapi Syiah tak mau. Tapi saya orang pertama menganjurkan dalam masjid. Dah dekat 10 Muharram ni, mari kita kutip seorang RM10 buat bubuk suara. Tapi saya tak mau Syiah. Bubuk suara saya mau. Apa cerita semua tu? Oh, kata kawan saya, Ustaz, saya main kuliah Ustaz, pening kepala dia kata. Tak main lagi, senang dia kata. Duk bubuk suara, tak boleh buat tahlil, tak boleh buat. Lah Ustaz, kalau kawan tu mati, kita nak buat apa? Dia tanya saya. Kalau kawan tu mati, kita nak buat apa? Tahlil pun tak boleh buat, apa pun tak boleh buat, lah nak buat apa? Dia kata, slow talk main. Beritahu, semua tak boleh buat. Saya kata, buat apa Nabi suruh buat? Apa dia Nabi suruh buat? Ustaz beritahu. Saya kata, mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia, tanam dia. Habis lah. Habis tanam. Lah, habis tanam balik rumah. Ha? Habis biar dia seorang-seorang dalam tu. Lah, saya kata, ada kau orang pergi teman orang mati dalam kubur? Oh, selama ni orang duk teman kan? Astaghfirullahalazim, dia kata. Tengok macam mana pergi mengaji ni. Dia kata, dia duk pening kan saya. Macam mana pergi mengaji Ustaz? Astaghfirullahalazim Ustaz. Ingat Allah banyak-banyak Ustaz. Tu Ustaz pergi tanam dia macam tu, takkan tak mau bagi apa kat dia? Saya kata, doa lah. Dia kata, doa saya cukup. Lah, doa cukup lah. Doa apa? Lain daripada doa semayang mayat, apa lagi kita minta? Ada kita kata Al-Fatihah sekali dia semayang? Tak ada. Lain daripada semayang mayat, Nabi tak buat apa dah. Nabi tanya bini dia, bahkan Nabi tanam Ubay, Abdullah bin Ubay Nabi tanam. Pun Nabi bagi doa dengan semayang. Lain tak buat dah. Tak apalah Ustaz, dia Nabi, kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi Ustaz. Tu nak biar dia seorang-seorang ke? Tak biar dia seorang. Ada duit, buat haji kat dia. Ada duit, sedekah atas nama dia. Kalau dia ada tanah, wakaf tanah dia buat sekolah agama, pembesar masjid atas tanah dia. Gali telaga dalam tanah dia, biar ayam tu orang dapat dan dia dapat pahala. Benda tu ada dalam hadis. Yang tu saja.
Yang tu sajalah, habis nak buat apa? Astaghfirullahaladzim. Apa hang duk istighfar ni pasal apa? Dia jadi pening lalat. Punya tak puas hati dengan cara Nabi sampai setara tu. Pasal apa? Telah dimomok, telah diajak kepada kita cara yang tak mai dari Nabi. Jadi daging darah. Pasal orang kata hampa ni lain daripada tajuk kecil, hampa tak ada cakap lah. Kecil kah benda ni sampai jadi agama? Kecil kah? Kecil kah sampai dia yakin tanam cara Nabi tu tak tertolong mayat? Sampai cara Syiah tu boleh tolong mayat? Kecil kah? Kecil kah kalau dia dapat anak, dia cukok kepala anak dia, lepas tu buat kekah, panggil orang kampung makan, dia tak puas hati. Dia kata ni kekah apa? Marhaban tak ada ni. Kecil kah cara tu? Sampai dia tak puas hati cara Nabi? Kecil kah benda tu semua? Pasal tu mazhab-mazhab sesat ni telah berjaya masuk di tengah-tengah mazhab Ahlussunnah. Dia buat majlis cukur rambut, dia ambil nyok. Dia ambil nyok, dia belah nyok tu. Lepas tu dia potong rambut tu, dia lepas dalam ayat nyok. Kekah mesti ada nyok. Lah, ayat nyok Tuhan bagi tu untuk makan, bagi sejuk perut. Dia pergi ambil rambut budak, dia buh. Lepas tu pusing ayat nyok tu. Semua orang pusing cukur rambut. Cukur jambul namanya. Lah, Nabi bukan ajak cukur jambul macam tu. Nabi ajak cukur semua. Tak payah pakai ayat nyok. Pasal apa nak pakai ayat nyok? Lepas tu pergi buang ayat nyok tu. Awal otak sampai cerdik, sampai lebih ni. Bila kita buat cara Nabi, main cukur terus. Kita ambil mesin tu cukur terus. Allah, dia buat dah. Dia kata, oh tak pakai pekho. Pakai mesin. Oh tak pakai traktor terus. Dia kata, lanyak terus budak tu. Lah, hang faham cukur rambut macam mana? Yang hang pergi kedai mamak cukur rambut tu, dia cukur macam mana? Dia ambil nyok cukur ke mangkak oi. Hang faham cukur rambut macam mana? Hang faham? Dia kata cukur lagu tu, siapa ajak cukur macam tu? Nabi cukur semua cucu dia, cukur bagi botak. Tak boleh cukur macam pekan tu, tambah belah batu bertangkuk. Pekan tu sikit, itu tak boleh. Nabi kata cukur semua. Lah dia tak puas hati kita punya duk terang ni macam nak terkeluar rengkung. Dia tak puas hati. Dia duk buat serupa cicak juga. Pelik sungguh depa ni, dia kata. Sampai apa ni? Astaghfirullahaladzim. Nabi ajak. Bukan tok kita ajak. Bukan pak tiri laki mak saya ajak. Yang ajak ni Nabi. Kita sebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tak mana kita ada apa bahasa lah? Majlis. Kita tak ada majlis ke? Kepentingan kita tak ada majlis. Baik saya ajak cara saya lagi bagus. Tapi cara Rasulullah kita ajak, orang tak puas hati. Ini satu musibah yang telah berlaku di tengah-tengah umat Islam. Baik, dan jika kamu masih juga mengeluarkan tuduhan-tuduhan itu, maka ketahuilah bahawa api neraka sedang menanti. Kayu apinya ialah manusia yang derhaka dan berhala, disediakan untuk mengisi orang kafir seumpama kamu sekalian. Itu yang kita dapat pengajaran daripada ayat itu. Dia nak bagi tahu, kata, kalau kamu rasa ada agama lain daripada Islam, benar, buat mai bukti. Ada lebih baik daripada sunnah Nabi, buat mai bukti. Kalau kamu tak boleh bawa bukti, dan ingat, tidak ada bukti sampai bila-bila boleh tolak Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'ilam tafa'alu walan tafa'alu. Tak ada. Kalau ada orang tertarik dengan dalil lain, itu kerana dia tidak ada ilmu tentang sunnah sahaja. Ustaz, saya tertariklah hujah dia. Dia kata betul Ustaz. Sedangkan hujah dia bukan Quran. Itu kerana kita tidak ada ilmu tentang sunnah. Bila kita ada ilmu tentang sunnah, tidak ada hujah boleh mematahkan sunnah. Kerana sunnah itu adalah hujah yang paling besar di muka alam ini. Dan ingat, sesiapa yang menolak as-sunnah dan Alkitab dan as-sunnah, dia orang yang ingkar Allah menyediakan azab di hari akhirat. Itu kita dapat pengajaran daripada ayat 23 dan 24. Panjang umur, sihat badan, kita masuk ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini apa cerita pula? Cerita orang-orang yang beriman. Tuhan kata mereka itu orang yang gembira.
Jadi orang kafir masuk neraka. Orang yang tauhid Allah, mereka beriman Allah nak bagi balasan syurga. Apa cerita dia? Kita tengok lagi sekali insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, sahabat. Macam mana hal keadaannya orang yang setengah-setengah yang tak tahu macam mana yang kita tahu hari ini, orang tahlil apa semua ni. Apakah apa ni dia punya Kedudukan. dosa dia sebab dia tak sampai maklumat tak sampai ni. Berbanding orang yang tahu dah. Wallahu alam, Allah yang maha mengetahui. Kita membaca satu ayat dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak memberi azab kepada satu kaum melainkan kami hantar utusan. Artinya orang Islam, bila kita dah jadi Islam, kita sudah mendapat seruan Islam. Tapi kita tidak mendapat hujah-hujah menyatakan ini semua bukan amalan daripada Nabi. Maka habis tinggi pun orang-orang ini berdosa kerana tidak mencari ilmu. Itu tetap berdosa. Kenapa? Kerana dia punya basic sebagai Muslim, kena tahu Alkitab dan As-Sunnah. Itu kena tahu. Dan semua aktiviti dan program orang Islam daripada Quran dan Sunnah, terutama akidah ibadah. Kita tak mencerca dia mati, dia buat kenduri malam 1 malam 2, kita tak mencerca. Tetapi kita tak buat. Kita tak pi. Malam 1 malam 2 malam 3 ni tak boleh pi dan tak boleh buat. Dia tak ada istilah adik-beradik, tak boleh pi, tak boleh buat. Itu tidak ada khilaf di sisi ulama. Yang khilaf ni, ni. Hari 100, hari 200, hari 300. 3 tahun lepas tu, tapi dia duk pakai nama tu lah juga, kenduri arwah. 3 tahun lepas tu tak apa ulama dah. Tetapi walaupun kita pi majlis ila hadratin Nabi, kita tak boleh duduk juga. Pasal dia memuja orang mati mai. Kita tak tahu dia puja, tetapi kalimah kita puja. Salah juga. Kalau kita nak pi, kita pi tolong belah dapur. Lepas 2 tahun, lepas 3 tahun punya kenduri ni, kita pi tolong belah dapur. Itu lebih baik daripada kita duduk ila hadratin Nabi. Pi cuci pinggan lagi baik. Pi ubah-ubah meja lagi baik. Tapi kurang-kurang kenduri itu kita boleh makan lah. Pasal apa? Dia tak masuk dalam larangan 1, 2, 3. Cuma di situ yang bida'ahnya apa dia? Ila hadratin Nabi. Yang tu yang dipertikaikan oleh para ulama, sebab dia daripada simbol Syiah menyeru roh Nabi datang. Syiah bila dia seru Nabi mai, dia pakai kalimah tu, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Al-Fatihah. Dia seru Nabi dengan Fatihah. Maka kita tak boleh. Seru-seru ini termasuk dalam syirik akbar. Kita tak buat. Demi Allah kita tak buat. Tapi kalau ada orang buat kerana dia tidak mengetahui, kita tak mencerca dia. Kita tak kata apalah. Demi Allah kita tak kata. Pasal dia tak tahu. Kita kata mudah-mudahan Allah akan memaafkan semua kesalahan yang kita buat tidak mengikut Nabi kerana kita tak tahu. Tapi pelan-pelan kalau kita boleh damping dengan dia, kita berilah hujah pada dia. Kita tidak membuat kecoh dalam majlis dia. Kita tak buat kecoh. Kita masuk, orang tengah doa ila hadratin Nabi. Ini mungkar. Kita tak buat majlis begitu. Ini bid'ah, kita tak buat. Itu majlis orang. Kerana pada masa ini dalil belum sampai, mereka yakin hak mereka buat itu benar. Kita tidak kacau mereka. Tapi kita tak buat. Kalau keluarga kita bertanya, ni tok kita dah mati, kita fikir nak buat apa? Kita orang yang pertama menyatakan, jangan buat kenduri. Buat wakaf. Buat haji. Sedekah jariah. Berdoa banyak-banyak. Ni buat tahlil ni pasal nak doa lah ni. Pasal orang kita syarat, kalau doa tak ada makan, korang mujarab. Doa kalau tak ada makan, korang mujarab. Korang afdal. Kita kata tak. Nak doa ni tak payah ni semua. Kita duduk, suku-suku adik-beradik kita, cucu-cucu semua berkumpul dalam rumah, ambil kitab Yasin, baca. Tanpa ilah hadratin Nabi. Terus a'udzubillah, bismillah, baca Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Tutup surah Yasin, buka Al-Azkar. Nawawi hajak doa tahlil macam mana? Doa arwah. Apa dia? Ya Allah, kami hadiahkan
surah Quran yang kami baca kepada roh si fulan. Walhamdulillah rabbil alamin. Suku adik-beradik. Kalau suku adik-beradik, lepas tu adik-beradik pun makan, tak ada apa. Tak ada apa. Pasal malam satu, malam dua apa, hamba kedarah dan nasi hamba sendiri. Itu tidak ada hukum. Tapi yang ada hukum ni, orang luar main makan. Itu ada hukum. Itu ada hukum. Suku adik-beradik, hamba buatlah suku-suku hamba. Dan itu disebut oleh Syed Sabiq dalam kitab ada fikir sunnah, oleh An-Nawawi dalam kitab dia, Al-Azkar. Jadi pasal itu saya duk abang, orang duk buat tahlil ni, kewajipan para ustaz menjelaskan macam mana nak buat tahlil cara ahli sunnah. Sebab cara kita ni cara Syiah ni. Cara Syiah masuk cara tarikat Sadatul Sufiyah daripada Hadraul Maut. Mazhab Syafi'i tak ada tahlil. Mazhab Malik tak ada tahlil. Yang ada dua mazhab saja, Abu Hanifah dengan Imam Ahmad. Macam mana Abu Hanifah ajak? Itu tak didedahkan. Nak tahu di mana? Buka Al-Azkar. Buka Al-Azkar. Buka Al-Azkar. Ni kita dah pergi buka buku marhaban, tak jumpa lah Al-Azkar Nawawi tulis. Macam mana? Hanya pahala Quran sahaja sampai pada orang mati. Siapa punya fatwa? Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya pahala Quran, pahala zikir tak sampai, pahala tahlil, semua ni tak sampai. Selawat pun tak ada kirim pada orang mati. Yang boleh kirim, kata Imam Ahmad, Quran sahaja. Dan Quran dibaca dengan a'udzubillah, tutup dengan sadaqallah. Habis, lepas tu baca doa. TikTok habis. Tak ada duk la ilaha illallah. Tak ada. Ni semua tak ada dalam mazhab Ahlussunnah. Ini semua tak ada dalam mazhab Arba'ah ni, mazhab 4. Tak ada. Ini semua daripada dalil-dalil yang tidak ada asal usul. Salahkah kita baca? Dan makan rumah orang mati hari 1, hari 2, hari 3. Sepakat mereka kata haram. Menyalahi sunnah. Dr. Fatani kata apa? Bid'ah yang mungkar dan keji dalam kitab dia. Bughyatul Tulab dan Furu'ul Masail. Irsyad Al-Banjari sebut dalam kitab dia Sabilal Muhtadin. Dia kata tak boleh. Dalam kitab lain pun disebut. Semua kitab sebut tak boleh buat kenduri. Bid'ah yang mungkar dan keji, kata Irsyad Al-Banjari, yang buat itu bid'ah, menerima jemputan juga dikeji. Tak ada. Malam 1, malam 2 tak ada. Baik, Ustaz, sajalah tanya Ustaz. Dia kata sajalah tanya. Pasal dekat pukul 10 dah Ustaz. Saja tanya apilah. Saja tanya. Macam ni Ustaz. Kami tak buat kenduri, tapi kami suruh orang masjid mai baca Yasin rumah kami. Boleh tak boleh? Okey, boleh. Okey, buat. Semua orang masjid mai di rumah orang mati. Buat apa? Baca Yasin. Baca Yasin cara Imam Ahmad. Macam mana? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tak start dengan selawat semua. Jangan duk start dengan selawat sebelah kadi lah, Fatihah lah. Tak ada. Terus a'udzubillah. Itu ayat 96 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sampai wa ilaihi turja'un. Ya Allah, kami hadiahkan pahala surah Yasin ini kepada si fulan bi si fulan yang baru mati. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Habis tu balik. Jangan duk bersembang, jangan duk minta rokok, jangan. Ayat T tak ada pun, ayat suam jadilah. Jangan duk buat kerja lagu tu. Hampir makan seteguk, hang makan bara api neraka. Lagu ni siapa mampu buat? Pasal tu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang bermazhab Hambali, dalam kitab besar dia Ar-Ruh, apa dia kata? Dia kata bila kita nak baca Quran hantar pada orang mati, kena ada 2 syarat. Syarat yang pertama ikhlas, syarat yang kedua haram ambil upah. Haram ambil upah. Tak boleh ambil upah, haram dia kata. Ikhlas ni macam mana? Ikhlas ni ingatan kita sendiri mai dalam hati, kita nak hantar pada orang mati. Itu kata ikhlas. Bukan pasal orang suruh, bukan pasal terdesak. Saat ni aku tak baca, dia kata apa pula? Baca apilah. Itu tak ikhlas. Gugur syarat, tak sampai. Siapa kata? Ibn Qayyim. Yang kedua, haram ambil upah. Habis-habis baca tak ada ambil upah. Ambil upah macam mana? Ni macam sebahagian orang duk buat, bila nak main bulan Ramadan, keluarlah borang. Satu arwah RM3, satu arwah RM4. Lah ni up sikit, satu arwah RM10. Ini semua kerja haram. Mazhab Syafi'i tak boleh buat daripada asal. Kita tumpang mazhab Imam Ahmad, tapi kita langgar syarat-syarat Imam Ahmad. Pasal itu kita kena jaga. Imam Ahmad, lagi satu saya abang nah.
Kerana kita telah keluar daripada cara Imam Ahmad. Apabila Imam Ahmad menyebut boleh kirim bacaan Quran pada orang mati, langsung tidak ada perkataan Imam Ahmad dalam kitab dia kirim pahala pada orang mati secara ramai-ramai. Langsung tak ada. Tak ada langsung. Kita kalau tak baca Yasin ramai-ramai, kita tak baca, betul tak? Tuan-tuan mai rumah saya baca Yasin ramai-ramai. Ramai-ramai tu kita baca. Tapi kita buka dalam kitab Imam Ahmad, tidak ada satu pertunjuk daripada Imam Ahmad baca Quran hantar pada orang mati cara ramai-ramai. Tidak ada. Bahkan yang adanya ialah disebut buat benda ni ikhlas kerana Allah. Sendiri-sendiri buat. Dengan sahabat kita meninggal, kita pun singgah masjid, dah tanam semua lepas asar, kita masuk dalam masjid, seorang-seorang kita pergi duduk ujung-ujung, buka surah Tabarakalladzi baca. Seorang-seorang kita, siapa pun tak tahu baca. Habis-habis baca, ya Allah, pahala Tabarakalladzi ni, ya Allah, aku kirim pada sahabat aku. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis. Cara berimpun di satu tempat dengan nadanya ramai, tidak ada mazhab. Yang ni semua ni orang buat di atas alasan apa? Ni alasan dia satu je. Bukan Quran, bukan sunnah. Akai Mu'tazilah. Macam mana? 2 orang baca lagi baik daripada 3. 3 baca lebih baik daripada 2. 4 lebih baik daripada 3. 10 lebih baik daripada 5. 100 lebih baik daripada 10. Yang tu je perhitungan dia. Dan tidak ada dalil. Kenapa? Imam Syafi'i pula tak bagi baca Quran ramai-ramai di atas 2 sebab. Sebab yang pertama, kerana bila baca ramai-ramai, bila kita baca ramai, tentu ada orang tak boleh nak fokus bacaan dia. Baca derah-derah. Dia ni baca Quran derah-derah, automatik Syafi'i menganggap kacau kawan sebelah. Itu satu dalil. Yang kedua, apa dia? Kerana terdapat ayat Quran daripada Al-A'raf ayat 205. Allah kata, bila dibaca Quran, kamu kena diam dan kamu kena dengar, baru kamu dapat rahmat Allah. Jadi kalau kita nak ikut cara Imam Ahmad itu buat Yasin ramai-ramai ni, dia kena buat kaedah begini ya. Duduklah 100 orang, 200 orang, seorang baca, hak lagi 200 tadabbur, tak baca, merenung makna. Seorang aja baca. Hak lain semua tadabbur. Kalau semua nak baca, semua kena baca, masing-masing baca. Tak boleh angkat suara tinggi-tinggi. Pasal apa? Pasal Imam Ahmad menyebut larangan tadi. Boleh nampak tak? Soalan timbul, siapa nak buat ni semua ni? Dia kata baik tak usah buat. Baik tak usah buat. Dia nak buat juga cara ramai-ramai. Automatik dia keluar daripada 4 mazhab. Kalau keluar 4 mazhab ni, betul ke ajaran kita? Pasal itu bila kita sebut nama kitab Al-Azkar, kita sebut Ar-Ruh, kita sebut Fikih Sunnah, kita sebut Syarah Muslim, kita sebut Fathul Bari, supaya orang mudah pergi rujuk. Ini semua kitab Ahlus-Sunnah. Fathul Bari siapa tulis? Ibnu Hajar. Siapa dia? Mazhab Syafi'i. Kita sebut Izzuddin bin Abdul Salam. Siapa dia? Ulama besar mazhab Syafi'i. Mewakili mazhab-mazhab ni semua. Mereka yang cakap, baru kita tahu. Kalau mereka tak cakap, mana saya tahu? Bukan saya cakap. Mana saya pergi tahu benda tu semua? Saya sendiri pun duk buat benda tu. Bila kita baca kitab-kitab ni, ya Allah. Bila kita pergi mengaji, baru kita tahu. Subhanallah. Kita juga melelong. Kita pun cubalah bagi betul jalan hidup kita setelah datang ilmu. Tapi masalah tak mau kaji itu satu masalah. Boleh sahabat nah? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Nak kata berhenti awal, dia pergi 10 juga. Tak ada soalan apa nah? InsyaAllah. Tuan-tuan, kalau tak faham hak kita cakap ni, tanya saya balik. Jangan pergi tanya ustaz lain. Dia bagi pelepah nyok saya. Tapi tanya ustaz lain, dia bagi pelepah nyok. Dia bagi pelepah nyok saja. Itu kita duk baca Yasin malam jemaah salah tu. Tak kata salah. Setiap orang ni dia yakin apa dia buatlah. Cuma kita kata mana dalil, hak tu aja. Mana dalil? Last kali dia balik pasal tu ayat. Apa dia? Yang tak mau baca Yasin malam jemaah, tak mau tahlil, siapa dia? Dia bagi ayat tu TKO punya ayat. Habis padam rapat punya ayat.
Pasal itu kita nak belajar, kita nak ambil tahu satu dua benda. Nah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu